Selamat tengah malam kepada anda para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan radio yang digemari ramai. Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saudara, sekiranya anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi Casey di 669-11897. Anda juga boleh kirimkan melalui aplikasi WhatsApp 9786-8464, 9786-8464. Malam ini saya akan kongsi beberapa kisah. Beberapa kisah berkaitan dengan tempat ataupun bangunan-bangunan terbengkalai yang popular di Singapura, Malaysia dan juga Indonesia. Jadi, mungkin anda boleh mula berkongsi dengan saya. Di manakah ataupun bangunan apakah yang mungkin popular di negara anda? Yang mana bangunan ini dah lama dikosongkan? Mungkin boleh jadi ia adalah sebuah tempat tinggal, sebuah ofis pejabat kantor, sebuah pusat membeli belah yang dah lama dibiarkan terbengkalai. Tinggalkan komen anda, lungsuri Facebook Ria di bawah poster Casey dan Cik Mang. Saya tak sempat nak muat naikkan poster Misteri Jam 12, jadi boleh tinggalkan komen di bawah poster Casey dan Cik Mang. Ya, kalau di negara anda ataupun di negeri anda, apakah bangunan yang mempunyai banyak kisah misteri di sebalik bangunan-bangunan itu? Kalau sudah bersedia, saya akan mulakan Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Apa kabar Casey dan juga para pendengar Ria 897? Di sini Kak Rania nak berkongsi pengalaman kakak alami ketika kakak berada di rumah dan waktu itu difahamkan berlakunya satu perkara di seluruh dunia, gerhana bulan. Kakak mempunyai satu masalah. Ya, masalah berkaitan dengan gerhana bulan. Tak ramai orang mempunyai apa yang kakak alami. Kakak mengalami perkara ini sejak kecil lagi. Dan malam tu memang amat menakutkan. Malah beberapa minggu sebelum datangnya gerhana bulan, kita sekarang ni dengan teknologi canggih, Casey, kita akan dapat informasi tentang akan berlangsungnya gerhana bulan pada tarikh sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian, berapa lama gerhana bulan tu akan berlangsung ataupun akan bermula. Dan bila dapat informasi itu, orang lain semua bersemangat. Wah, ini adalah fenomena dunia. Ini adalah satu perkara yang berlaku hanya mungkin dalam 100 tahun, 10 tahun ke 3 tahun, 5 tahun sekali. Tapi tidak, Casey. Kakak bila dengar perkara itu akan berlaku, kakak adalah antara orang yang paling takut sebenarnya. Memang kakak tak dapat lupakan pengalaman yang menakutkan ini. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Bila tiba gerhana bulan, kakak sebenarnya sebelum ini pernah menerima saka, Casey. Saka ini adalah hasil yang diturunkan daripada arwah nenek kakak. Semasa kakak kecil, maaf bukan nenek, noyang kakak. Semasa kakak kecil, berusia 5 tahun, kakak dah terima saka yang dipindahkan. Dan dalam keluarga, tak ramai orang tahu sebenarnya yang noyang ni ada memelihara saka ataupun jin. Jadi bila saka tu dipindahkan pada kakak ketika arwah nak meninggal dunia, tidak ada orang pun tahu yang kakak ni sebenarnya memiliki saka yang diwarisi. Sampaikan sesuatu berlaku dan kakak menunjukkan tanda-tanda perubahan yang amat ketara pada usia 5 tahun. Barulah ibu dan ayah kakak pada waktu itu, arwahnya, berusaha, Casey, berikhtiar mencari
jalan untuk mendapatkan rawatan bagi kakak. Tapi waktu itu pun keluarga kakak, khususnya ibu dan ayah, belum tahu sebenarnya apa masalah kakak. Dia berjumpa dengan doktor-doktor moden, bukan berjumpa dengan pakar perubatan. Dan sehinggakan selepas berjumpa dengan doktor moden, ya, daripada pergi ke klinik, sampailah ke hospital, sampai pergi buat scanning Casey, blood test dan macam-macam lagi, tetap tak dapat kesan apakah sebenarnya masalah yang kakak alami. Sehinggalah salah seorang daripada ahli keluarga menyarankan untuk berjumpa dengan tukang ubat. Kau tak nak ke bawa anak kau jumpa dengan pakar perubatan Islam? Pendengar Ria 897. Tapi bila mereka jumpa pakar perubatan Islam, usia kakak dah masuk 7 atau 8 tahun. Seingat kakak lah 7 atau 8 tahun. Bayangkan selama beberapa tahun, daripada usia 5 tahun sampai usia kakak nak dekat 8 tahun, ulang alik klinik, hospital, pergi scanning, tapi tak ada apa-apa Casey. Apa yang kakak buat? Menurut ahli keluarga, pada usia 5 tahun bila kakak tidur malam, mata kakak akan terbuka. Casey, mata kakak terbuka dan hanya nampak bahagian putih mata saja. Arwah mak dengan bapa terperanjat melihat keadaan kakak yang tidur, mata terbuka, hanya lihat mata putih. Angkat kakak kejut. Kakak terus mata kakak ni daripada nampak putih, nampak mata kakak bangun daripada tidur, kakak menangis. Satu. Yang kedua, mereka dapati bila kakak tidur malam, kadang-kadang badan kakak ni akan rasa bengkak. Badan kakak ni akan nampak bengkak. Tanda-tanda lebam Casey, bahagian belakang, dekat peha, bahagian tangan, dekat lengan, nampak ada lebam-lebam. Jadi ini semua membuat ibu dan bapa pada waktu itu khawatir. Jumpa dengan doktor, pakar perubatan, tapi tidak ada sebarang masalah yang dikesan. Sampaikan berjumpa dengan seorang pakar perubatan Islam, waktu itu dah kakak nak masuk 8 tahun. Yang hairan bila mak bapak bawa nak masuk ke rumah pakar perubatan ni, nak masuk rumah dia, kakak tak nak masuk. Sini cepat. Kakak boleh jadi histeria Casey. Luar rumah kakak dah tarik rambut. Tak nak masuk. Bayangkan pendengar Ria 897. Sampaikan pakar tu keluar. Tak apa, biarkan. Masuklah sini. Ni, pakcik ada gula-gula tau. Nak gula-gula tak? Dia keluarkan coklat, gula-gula. Kakak tetap tak nak masuk Casey. Dekat luar rumah, menangis terisak-isak, tak nak masuk sampai hentak-hentak kaki. Tiba-tiba Casey, bila bapak kakak pujuk, mak kakak pujuk kata, "Dah masuklah, kejap sini, masuk." Sampaikan bapak kakak pegang tangan kakak, tarik. Bila bapak tarik, kakak daripada suara kanak-kanak bertukar Casey. Daripada suara, tak nak masuk. Aku cakap tak nak masuk. Bapak terus lepaskan tangan. Waktu itu, lepaskan tangan. Tengok antara satu sama lain. Kakak waktu itu ingat kisah ini berlaku diceritakan kepada kakak oleh mak kakak. Abang dengar tak? Tuan, kenapa dengan anak saya ni? Tuan dengar tak tadi suara dia macam mana? Tahu, saya dengar. Sebenarnya bukan anak awak tak nak masuk rumah saya. Benda dalam badan tu yang tak nak masuk rumah saya. Pendengar Ria 897. Tiba-tiba anak kakak dekat luar, tengah berdiri ni dekat luar, main rambut, sambil dia tu dia menyanyi Casey. Ya Allah Casey, pada waktu itu kakak menyanyi terus, menyanyi. Pakar lalu mula membaca surah. Bila pakar membaca, kakak lebih kuatkan suara kakak supaya tak dengar. Sampaikan kakak nak lari,
Pakar tu pun kata pada mak dengan bapa kakak, tangkap anak awak sekarang. Tangkap sekarang, dia nak lari. Kakak pusing nak lari, bapa kakak pegang tangan, mak kakak pegang bahu, kakak meronta Casey. Bayangkan dua orang tua tak boleh lawan dengan kakak. Pendengar Ria 897. Pakar tu baca sampaikan kakak jatuh pingsan. Pendengar Ria 897. Selepas pingsan, barulah diangkat kakak dengan mudah masuk dalam rumah pakar, tutup pagar, tutup pintu. Pakar tu mula baca, ambil air renjis dekat muka, ambil air sapu, ambil air, masukkan mulut, kasih kakak minum. Perlahan-lahan, mak kakak tuang dekat mulut. Aku tak nak masuk rumah ni. Panas. Bayangkan, waktu tu kakak rasa panas sangat. Pakar terus merawat dan pakar mengatakan pada mak, anak awak ni ada saka. Ada tak ahli keluarga awak yang membela saka? Sebenarnya tak tahu pun. Tak ada orang tahu. Segelintir yang tahu pun tak beritahu orang-orang lain. Kami dua tak tahulah. Dan akhirnya Casey, rawatan tu bukan datang sekali. Benda tu tak nak keluar, tapi datang berkali-kali. Dalam masa 6 bulan kalau tak silap, barulah saka tu dapat dikeluarkan daripada tubuh kakak. Okey, itu ada kisah benar ataupun tidak. Ingat, rancangan Misteri Jam 12 ini pastinya 100% hanya sekadar hiburan. Kejap lagi saya akan kongsi berkenaan dengan satu bangunan terbengkalai yang pertama. Ya, yang ini adalah satu kiriman daripada pengirim kita. Ini email ni saya datang kerja, buka laptop dan saya carilah hari ini terdapat ilham, inspirasi tentang bangunan-bangunan lama ni kan. Saya pun type dan saya kumpul beberapa kisah dan akan saya kongsi. Dan ada kalanya bangunan ni ada yang masih wujud lagi, masih lagi tegak berdiri. Ada juga bangunan-bangunan mungkin yang bakal saya ketengahkan, ketengoklah. Dah pun tak ada, bangunan tu dah pun dirobohkan dan dibangunkan bangunan lain. Jadi saya akan mulakan sebentar nanti kisah 3 orang sahabat memasuki kawasan Highland Tower di Malaysia. Baik saudara, ini 3 orang sahabat kiriman daripada Faizal yang berkongsi, katanya, apa khabar Casey? Khabar baik. Saya dan teman saya, kami bertiga adalah adventurous. Kami suka pergi ke tempat-tempat yang seram, sunyi, dan kami kalau ke sana, kami akan rakamkan video-video ekspedisi kami. Antara tempat yang pernah kami pergi adalah Highland Tower. Ini adalah sebuah apartmen yang mana terbengkalai kerana pernah jadinya satu kes bangunan roboh, dan kemudian bangunan-bangunan di sekitaran Highland Tower ini yang lain terpaksa dikosongkan kerana didapati tidak selamat. Jadi dekat situ, Casey, kalau nak tahu, ada 2 lagi blok. 2 lagi blok di kawasan itu, dan ada juga lagi beberapa blok yang lain di sekitar itu telah pun dikosongkan, ya. Dan sedikit informasi untuk Casey, dan bangunan ini dah tidak lagi dihuni oleh sesiapa pun lebih daripada 20 tahun. Jadi ia berdiri tegak dan dikelilingi dengan kawasan semak samun dan hutan. Casey rasa tempat ini, selain daripada tempat yang mengundang kedatangan anasir-anasir yang tidak baik, ia juga mengundang roh-roh yang tidak tenteram, menjadikan tempat ini sebagai tempat penginapan. Sebelum saya teruskan, kata Faisal, saya ni bukanlah kosong-kosong pergi tempat-tempat macam ni. Sebab kita harus buat persiapan, Casey. Badan tak boleh kosong. Ada kalanya kita akan diserang. Inilah timbulnya ilmu yang kita pelajari. Jadi bila datang tempat-tempat macam ni,
selalunya daripada apa yang saya belajar daripada guru saya ni mengatakan rumah-rumah kosong, hutan adalah tempat penginapan makhluk yang dikenali sebagai jin. Jadi kalau pergi, kadang-kadang terdengar bunyi tu, bunyi ini, ternampak ada kelibat orang jalan, dengar orang berlari telapak kaki. Sebenarnya memang benar, Casey. Ini bukan mainan minda, bukan mungkin sesuatu benda bunyi ni, oh ni sebenarnya ni bunyi ni, tapi dengar macam orang jalan kaki. Tidak, sebenarnya memang betul. Benda tu ada di situ. Kita tak boleh dinafikan, Casey. Jadi untuk pengetahuan Casey sebelum saya teruskan, Highland Tower ni terletak di Ulu Kelang di Selangor. Dan pada tahun 1993, lebih tepat lagi 11 Disember, berlakunya satu runtuhan yang telah pun meragut nyawa. Bayangkan Casey, dalam runtuhan itu 48 orang terperangkap dan tertanam, dan ada yang masih tidak ditemui sehingga kini bila Highland Tower ini runtuh. Jadi banyak roh-roh yang tidak tenteram berada di sekitar kawasan Highland Tower. Kami dah buat research. Baca, kita juga pergi ke sebuah laman. Yang mana laman ini, saya tak boleh sebutkan nama laman yang dimaksudkan di sini. Dia bukan .com, Casey. Laman ini .net. .net. .com ni biasa, Casey. .net. .net, sebuah laman .net ini adalah laman yang mana pengamal-pengamal tertentu bertukar-tukar informasi tentang ilmu hitam. Dekat sini ada apa, dekat sini ada apa. Dari situ kami buat research. Pergi ke sini, 3 sahabat. Ada orang nak ikut, kami tak kasih. Sebab kalau tak cukup ilmu di dada, tak cukup pengetahuan di minda, jangan pergi tempat macam ni. Dan kami bukan nak cari hantu. Bukan. Tujuan kami bukan nak cari hantu. Kami nak masuk bangunan tu, nak rasakan sendiri apa sebenarnya yang ada dekat dalam situ. Adakah benar ataupun setakat mitos? Sampai di luar Highland Tower sekitar pukul 5 petang, Casey. Memandu sebuah lori pickup. Dan kami saya dengan kawan saya, kata Faizal, 2 orang sahabat saya, Irfan dan juga Luqman. Jadi Faizal, Irfan dan Luqman. Kami pergi. Masing-masing dengan backpack, siap dengan lampu suluh, siap dengan bekalan untuk keselamatan sekiranya berlakunya kecelakaan mungkin. Dan kami pergi. Daripada mana kami letakkan kenderaan kami, nak masuk ke dalam ni kena rentas kawasan semak samun dengan hutan. Baru akan sampai bangunan yang pertama terletak dekat hujung kawasan hutan tu, bangunan Highland Tower yang terbengkalai. Pendengar Ria 897. Bila sampai saja dekat dalam tu, kami mula masuklah. Petang, masih lagi terang. Masih terang, masih tak rasa seram, Casey. Walaupun sunyi sepi, sebab ada matahari kan. Jadi jalan, kata Faizal, tengok kiri kanan, kami masuk dalam bangunan. Hati-hati, Casey. Sebab bangunan ni mungkin boleh roboh bila masa. Casey bila jalan kiri kanan, bila masuk dekat bangunan ni dah rasa, Casey, meremang. Perlahan-lahan dah rasa tak sedap hati. Bayangkan pendengar Ria 897, bekas bangunan yang roboh yang lama tu masih ada lagi dekat sisa-sisanya di sana. Daripada pukul 5 lebih, masuk 6 lebih, dan terus masuk pukul 7 malam. Casey dan pendengar Ria, 7 malam kita berada di tingkat 4, salah satu blok yang ada di Highland Tower. Kenapa tingkat 4? Sekali lagi, bangunan Highland Tower ni penghuninya ramai warga Cina. Orang Cina kata 4 dalam bahasa Mandarin, se tu mati. Dan mengikut sebuah laman .net
mengatakan tingkat 4 lah tingkat yang dia suka duduk. Jadi bayangkan pendengar Ria 897 FM, kami pun pukul 7 malam, matahari dah mula terbenam. Kami berada di tingkat 4, salah satu blok di Highland Tower. Kami pun duduk. Tugas kami duduk dan kami nak rasakan sendiri. Jadi kami duduk dalam bulatan, lampu suluh dimatikan dan kami hanya gunakan telinga untuk mendengar. Selalunya benda-benda macam ni daripada pengalaman kami, kata Faizal, dia tak datang dengan nampak dulu. Kita tak akan nampak. Yang pertama sekali kita akan rasa perasaan firasat bulu roma akan meremang, Casey. Bulu roma akan meremang. Yang kedua, barulah akan terdengar. Kalau dengar tu bonus. Kalau nampak, double bonus. Jarang benda-benda ni nak tunjukkan depan kita. Dia jalan, dia berdiri, jarang, Casey. Susah nak nampak. Susah. Sebab entiti ni, sememangnya secara benda-benda ni, dia segan dengan manusia. Kalau boleh, dia tak nak tunjukkan dirinya. Dia nak buat kita takut dengan rasa meremang. Kalau tak juga takut, dia nak buat kita takut dengan bunyi-bunyian. Macam tu lah. Jadi duduk dengan kawan-kawan, duduk masing-masing diam. Dan beri perhatian pada malam tu dekat Highland Tower yang sunyi sepi. Anda bayangkan, Faizal berikan gambaran sekeliling bangunan Highland Tower tu adalah semak samun hutan, dan Highland Tower ni blok-bloknya ada beberapa blok lah yang masih lagi berdiri tegak. Pada waktu Faizal pergilah bersama dengan dua orang temannya. Jadi kami duduk matikan segala-galanya dan kami berikan perhatian kepada bunyi di sekitaran kita. Bila sedang duduk, saya dengan teman saya tiba-tiba terdengar bunyi telapak kaki orang berlari, Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Terdengar telapak kaki orang berlari pada waktu itu. Kau dengar tak? Kau dengar tak? Jadi kita cuba lagi. Saya, kata Faizal dengan teman-teman yang lain, memandang antara satu sama lain. Kami pernah pergi banyak tempat. Lazimnya paling-paling kami rasa meremang. Paling-paling ada benda jatuh. Kadang-kadang kalau ada botol kaca tu mungkin terjatuh, berguling. Itu saja. Tapi tak pernah dengar bunyi orang lari. Tak pernah dengar suara orang menangis. Malam tu, kami dengar bunyi telapak kaki dekat tingkat 4. San, se. Dalam bahasa Cina, se tu mati, Casey. Saya dengan teman saya hanya berdiam diri. Kemudian dalam beberapa minit, telapak kaki itu berterusan berbunyi, lari turun naik tangga, sirit-sirit kaki, lari kiri kanan. Casey, memang seram. Dia seolah-olah nak menghalau kita. Macam bunyi itu, keluarlah. Kenapa kau datang sini? Seolah-olah menyuruh kita keluar daripada tempat tinggal dia. Macam manusia lah, Casey. Kita kalau datang rumah orang, ataupun orang datang rumah kita yang kita tak kenal, kita akan halau dia keluar. Sama dengan ni. Selepas bunyi lari-lari dan tidak ada sebarang tindak balas dari kami, kata Faizal. Dia tukar, Casey. Daripada bunyi-bunyi kaki, dia bertukar kepada bunyi lain. Astaghfirullahalazim. Kau dengar tak? Bunyi itu tiba-tiba semakin jauh, semakin jauh dan saya rasa meremang, kata Faizal dengan teman saya. Astaghfirullahalazim. Kita tiga-tiga mula komat kamit mulut membaca surah. Casey, dengar dengan jelas suara perempuan menangis. Astaghfirullahalazim. Ya Allah.
Allah. Kita jalan. Jom jalan. Aku. Jom. Aku merasa tak sedap hati ya. Waktu itu pendengar Ria 897. Faizal, Irfan dan Luqman masing-masing berdiri untuk tinggalkan Highland Tower. Ya, kau dengar tak tadi? Ya, real apa? Jom balik lah. Casey, bila kita nak turun tangga, sedang nak turun tangga perlahan-lahan jom jalan. Tiba-tiba Casey, bunyi itu kedengaran sekali lagi. Ya Allah. Kau dengar tak? Turun lari lintang bukang. Cepat. Ya Allah. Lari Casey. Sampai turun, kami berada dekat dalam Highland Tower tu dah gelap. Tapi oleh kerana kami pasang lampu solo, kena tembok, dia terang lah. Sampai bawah, gelap gelita Casey. Gelap segelap-gelapnya. Nak lari takut tersungkuh, jalan lajulah. Nak keluar meremang bulu roma, dengar bunyi telapak kaki bila kita tengah lari tu, tuk. Sampai dekat kereta. Jom kita start enjin dan kita belah. Itu ada kisah Highland Tower, ya, kiriman daripada Faizal. Kirimannya ialah saya ada masukkan sikit elemen-elemen bunyi bunyi yang menangis tadi, ya. Saya ada masukkan bunyi cingkrik. Jadi dalam kiriman ni tak ada cakap bunyi cingkrik Casey. Jadi kita cuba bayangkan situasi yang dialami dan harap kisah tu dapat disampaikan dengan baik dan anda dapat merasakan situasi yang dialami oleh pencerita ataupun pengirim kita dalam kisah Highland Tower. Ada juga dialog-dialog yang saya tambah sedikit. Kalau mungkin Faizal sedang mendengar ni, saya tambah dialog tu, bukan saya tambah cerita, tidak. Saya rasakan mungkin itu adalah perbualan dengan teman-teman yang lain. Dia cuma mengatakan kisahnya agak tidak begitu panjang, tapi agak padat. Dengan tiadanya dialog ni agak kurang perencah. Jadi saya rasakan mungkin itu adalah komunikasi dia dengan temannya, Faizal, Luqman dan juga Irfan. Jadi terima kasih pada Faizal. Harap dapat telah pun saya sempurnakan kisah anda berkenaan dengan Highland Tower. Yang ini di Facebook Ria. Katanya Muhammad Syafiq, terbaiklah kisah Highland Tower. Tu semua rakyat Malaysia tahu kisah Highland Tower. Memang padu kisah-kisah tentang tempat ni. Yang ini kiriman daripada pengirim kita, daripada Zul. Katanya Zul, Assalamualaikum Casey. Wow, kisah Highland Tower. Saya dapat bayangkan macam saya pula pergi adventure malam ni. Saya dengar gunakan headphone Casey. Kemudian saya gunakan saya gunakan night goggles. Night goggles apa benda tu? Headphone dengan night goggles, baring dekat atas katil, dan saya boleh bayangkan yang saya berada dekat Highland Tower. Wow, such an amazing story awal tadi. Terima kasih. Ini daripada Nuraina, katanya KC seram betul dengan suara bunyi menyanyi tu. Tu suara betul ke KC? Dengar macam real sih. Kita sambung dengan kisah berikut ini. Satu kisah lagi di Malaysia. Ini benar ataupun tidak, ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya sekadar hiburan. Ini datangnya daripada Azli. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya Azli daripada Sungai Petani Kedah. Dekat Kedah ni Kisi, ada sebuah rumah biru yang dipanggil. Rumah biru ni sebuah rumah yang mana dikatakanlah ini daripada pengalaman dan kisah-kisah yang Azli dengar daripada rakan-rakan dan terbaca di internet. Jadi kisah seram tentang rumah biru ni adalah kisah sebuah keluarga yang telah pun berkongsi satu kejadian ini kepada ahli-ahli keluarga yang lain. Benda ni disampaikan sampailah ia tersebar luas kisah. Yang berlaku pada tahun 2004 Casey. Keluarga ni menyewa sebuah rumah dekat kawasan di Taman Sungai Petani Kedah.
Dan rumah ni dikatakan sebenarnya yang disewa oleh keluarga ni, rumah mereka yang mereka ada sekarang ni sedang renovasi, renovasi besar-besaran. Jadi oleh kerana habuk, tempat tu memang tak sesuai untuk penginapan, keluarga ni sewa lagi sebuah rumah dan seluruh anggota keluarga ni pindah ke rumah yang dikatakan di sinilah. Dan apa yang berlaku, renovasi rumah yang lama tu mengambil masa dalam 4 hingga 6 bulan daripada apa yang saya dengar kisahnya, kata Azli. Jadi mereka pun pergilah ke sebuah rumah, menetap di sebuah rumah dekat kawasan, dan mereka akhirnya jumpalah rumah yang sesuai untuk disewa. Jadi yang saya dengar kisah ni, sememangnya rumah tu cantik, di luarnya memang cantik sangat-sangat. Dan rumah ni pun sekali pandang oleh keluarga ni setelah mereka pergi ke beberapa tempat lah untuk cari rumah yang sesuai, sebab 6 bulan kan, 4-6 bulan untuk tinggal. Jadi pastinya kena cari tempat yang selesa lah kan. Dan akhirnya mereka berkenan dengan sebuah rumah dan mereka pun berpindah ke rumah baru ini untuk sementara waktu. Jadi inilah kisah yang nak diceritakan. Kisah ini bukan Azli yang alami, tapi Azli dengar daripada teman-teman yang lain berkenaan dengan rumah biru di Sungai Petani, Kedah. Pengalaman yang seram dialami oleh keluarga, saya gunakan nama keluarga A, keluarga A, apabila mereka ni sedang duduk di ruang tamu menonton televisyen. Jadi waktu itu televisyen tu sedang berkumandang syarahan agama. Tengah tukar-tukar saluran, ada syarahan agama. Jadi ahli keluarga A ni yang tukar tu, tak tahu siapa yang tukar saluran, tapi ahli keluarga A ni sedang menonton lah rancangan agama. Tiba-tiba saluran TV tu bertukar dengan sendirinya. Kemudian siapa tukar ni? Jangan tukar lah bang. Mungkin isteri yang cakap macam tu, ataupun suami akan cakap, sayang jangan tukar lah, sebab dia tak nyatakan siapa yang menukar saluran tu. Dan kedua-duanya mengatakan, saya tak buat apa-apa pun. Dah, bawa sini remote. Ambil remote, tukar lagi saluran, letak tepi. Tiba-tiba saluran TV itu bertukar. Jadi bila dua suami isteri ini tukar lagi saluran channel ke saluran syarahan dan pegang remote tu, barulah benda tu tak bertukar. Mereka ada anak, kedua orang anaknya, bila mak dengan bapak tengok syarahan, dua-dua ni rasa bosan, naik atas bilik untuk tidur. Jadi itu adalah antara perkara yang diceritakan minggu yang pertama ke minggu yang kedua, macam itulah keadaan dalam rumah tu. Dan berikutnya pengalaman misteri yang diceritakan di sini. Saya nak baca kisah ni pun saya meremang. Salah seorang daripada anaknya sedang belajar dekat ruang tamu seorang diri waktu malam. Mak dengan bapa dekat dalam bilik masing-masing. Adiknya tidak dinyatakan di mana, tapi yang tengah belajar ni adalah abangnya atau kakaknya. Tengah duduk belajar. Waktu tu baru jam 10 lebih malam. Tiba-tiba dia nampak adiknya duduk dekat sofa, sebab dia duduk dekat meja makan. Dia ternampak sofa tu hanya nampak bahagian belakang kepala adik lah. Dan apa yang berlaku dalam cerita ni, Azli menceritakan adiknya duduk diam dan yang tengah belajar ni bertegur, kata, Dek, tak tidur lagi? Tadi naik atas. Adiknya pula yang tengah duduk dekat sofa, kepalanya hanya nampak bahagian kepala, sebabnya badan tu ditutup dengan backrest sofa lah, dekat rest belakang sofa tu kan, tempat sandar tu. Jadi nampak bahagian belakang, kepala saja. Jadi yang tengah buat homework ni tanya, Dek, kata nak tidur, tak tidur lagi. Tiba-tiba adiknya, kepalanya mula hayun kiri kanan, perlahan-lahan. Hayun kiri, kanan, kiri. Adik, buat apa tu? Makin lama makin laju Dek, adik jangan takut-takutkan lah. Dek. Adiknya berhenti. Adik. Tiba-tiba dekat atas. Apa? Sekali lagi dia sebut dengan Ria 897 FM. Adik tak dengar Adik dekat atas tak dengar. Jadi mungkin dia sebut perlahan kan. Adik.
Apa? Astaghfirullahalazim. Dekat depan ni siapa? Casey, kata Azli, cerita yang saya dengar, dia pun bungkus barang-barang sekolah naik atas dan memang sah adiknya berada dekat atas. Ha, ada apa panggil? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Pendengar Ria 897 FM. Ada lagi kisah-kisah yang menarik berkaitan dengan rumah ni. Yang ini pula kalau tadi dialami oleh anaknya, yang ini dialami oleh ibunya. Ya, ibunya. Jadi anak dah kena ganggu, ibu pula. Ibu tengah baring dekat atas katil. Oi, saya tak tahu malam ni meremang pula bulu rumah saya ke. Kenapa Adakah rumah dekat Sungai Petani Kedah ni memang mempunyai masalah teknikal? Saya tak bohong, dia tadi cerita ni tersekat-sekat. Saya sebenarnya tengah cerita ni, malam ni macam, tadi bulu rumah saya meremang saya rasa saya akan berehat seketika, sekejap je mengurangkan remangnya bulu rumah ni. Kita ikuti iklan lah. I'll be right back. Okey, kita kembali dengan kisah rumah biru di Sungai Petani Kedah. Tapi sebelum tu, terima kasih pada yang sedang mendengar sekarang ini daripada Muhammad Syukur. Ini di Facebook Ria di bawah poster Casey dengan Cik Mang. Muhammad Syukur kata terbaik Casey, memang layan sangat, ada rasa sendiri berada di tempat kejadian. Terima kasih pada anda. Cutie Pie Bakes, terima kasih, lagu apik sudah Mario. 1TZ, salam Casey, cerita malam ni bagus, MJ12 still best, terima kasih. Apex Nirojim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pendengar dari Permatang Pauh, Pulau Pinang. Casey Mai Pening. Nanti saya bawa Casey melawat rumah banglo 99 pintu milik orang British. Rumah ni terletak di tengah-tengah hutan kelapa sawit. Oh, ya ke? Mari saya tengok ni rumah ni Wah, besar rumah ni Ui, 99 pintu Macam-macam kes Ini daripada Wandi. Katanya, Bro Casey, kisah malam ni terbaik. Memang lakonan mantap, sound effect buat meremang. Sedang memandu, tak pernah umur Casey. Memandu 2-3 kali tengok rear view mirror. Rasanya macam ada orang tumpang aku punya taksi pula. Sekarang dekat kedai minyak tengah lepak, chill out sebabnya memandu tak tenteram, berbahaya Casey. Tengok belakang, tak tahu langkah timbuk. Lebih baik aku berhentikan taksi dekat kedai minyak ni dan barulah dapat tenangkan fikiran sambil mendengar MJ12 melalui Mi Radio. Okey, terima kasih pada anda. Jadi sambung balik kisah di rumah biru Sungai Petani Kedah. Jadi anda dah dengar kisah tadi yang mana dia sedang belajar naik atas, dia tanya adik, dia tengok nampaknya adik dekat atas, tapi tadi sedang dia belajar nampak adik di bawah. Dan kemudian disambung kisahnya berkenaan dengan ibunya sedang di atas katil nak tidur pada waktu malam. Dalam kisah ni Azli tidak nyatakan mana pergi bapa dia. Saya faham sebab dia pun bukan yang mengalami kisah ni, dia cuma dengar dan ini dia ceritakan lah. Sebab tu ceritanya menarik tapi agak kurang lengkap lah jadi dalam kejadian seterusnya yang menimpa keluarga ni, ini batuk lagi ini berkenaan dengan si ibu ni dalam bilik tidurnya. Jadi inilah kita sambung kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi menurut kisah Azli, si ibu sedang tidur baring atas katil dan dia baring miring. Belakangnya tiba-tiba dapat rasakan macam ada orang garuk. Belakang garuk. Kemudian si isteri ni tanpa toleh ke belakang, dia tak toleh dia tahu tu suaminya sebab suami sering suka bergurau dengan isteri kan. Si isteri kata, "Bang, baru balik dia konon-konon nak ajak gurau dengan suami lah. Bang, sakit lah bang." Suami mula cubit dekat belakang. Makin tajam. "Bang, sakit lah." Bila dia pusing belakang tak ada orang. "Abang,
Bang, abang jangan main-main bang. Dan pada malam tu, kedua orang anaknya tidak ada di rumah. Mereka berada di rumah makcik mereka. Kerana hujung minggu adalah birthday sepupu. Dalam rumah tu hanya isteri yang tinggal seorang. Bang. Casey, dari satu anggota keluarga diganggu dalam rumah. Selain dari itu, difahamkan keluarga turut diganggu dengan televisyen pada waktu malam dihidupkan, dimatikan. Keluarga dengar orang menyanyi dalam rumah. Keluarga dengar dekat dapur bunyi kelentang-kelentung macam orang tengah masak, Casey. Dan kadang-kadang dengar telapak kaki orang berlari dalam rumah. Dan mereka memang tak tenteram. Tinggal dalam sebuah rumah dikatakan rumah terbengkalai, rumah yang dah lama kosong, rumah biru di Sungai Petani, Kedah. Assalamualaikum. Saya Adi bin Prasaka. Ceritakan salah satu pengalaman saya di salah sebuah mall. Tapi sebelum saya mulakan kisah saya ni, saya nanti akan sharekan satu link lagu. Mungkin untuk Casey lah, Casey mungkin boleh mainkan waktu rancangan Misi Jam 12, sebab lagu tu dia ada kaitan dengan satu permainan yang dipanggil Hide and Seek, ataupun Hitori Kaku Rembo dalam masa Jepun lah. Kalau tak silap tu mainan orang Jepun selalu pemain lah. Dia macam main sorok-sorok. Katanya ada yang saya dengar, katanya permainan tu, siapa yang bermain dengan permainan tu tak jumpa. Maksudnya orang tu tak dijumpai lah, mana hilang terus. Mana ramai yang hilang disebabkan permainan tu. Mainan tu dia macam main sorok-sorok lah. Ramai yang hilang dan tak dijumpai. So berbalik pada pengalaman saya di mall, di sebuah mall di Melaka, di salah sebuah tandas. Saya dengan rakan saya 3 orang. Saya dengan 2 rakan saya lah, mana campur saya 3 orang. Kita orang pergi salah satu tandas tu lah. Dia ada saya, Sarul, dengan lagi seorang, saya tak ingat siapa. Yang lagi seorang tu nampak, kita orang 2 orang ni tak nampak. So kita orang 2 orang ni memang nak pergi tandas, tapi Sarul nak buat yang besar, saya nak buat yang kecil. So saya dah buat yang kecil, saya tunggu kat luar lah dengan rakan saya tu. Kita orang lepak kat luar. Tak ada dekat luar cubicle lah, bukan dekat luar tandas main tu. So masa tu Syarul tengah buat yang besar. Lepas tu dia teran tu, dengar lah bunyi suara dia macam meneran kan. So saya lepas tu saya macam dengar Syarul tu borak dengan saya tau. So bila Syarul tu borak dengan saya, bunyi mengerang tu dekat belakang dia campur sekali tau. Dia bunyi macam, saya macam tak terfikir pula benda tu. Saya tak terfikir benda tu. So saya dengar macam Syarul borak dengan saya borak dengan dia, borak macam biasa, tapi tak, dalam masa berapa, tak sampai 1 minit rasa borak dengan dia macam borak biasa. Tapi kat belakang dengar bunyi Syarul tu macam tengah meneran tau, sebab dia buat yang besar. Sebab dalam tandas tu tak ada siapa-siapa. Lagipun mall tu dah kira agak sunyi lah malam tu, sebab mall tu dah nak tutup. And lepas tu saya dengan kawan saya lagi seorang ni, lepas tu dah mall tu nak tutup. So saya borak dengan dia, tiba-tiba kawan saya dari belakang tepuk bahu saya. Kau cakap dengan siapa? Lepas tu saya cakap lah, cakap dengan Syarul lah. Tiba-tiba Syarul cakap, masa kawan saya tepuk bawah saya tadi, saya cakap dengan siapa. Syarul pun sama, dalam tandas, dalam macam yang sama, dia dekat dalam. Dia tanya saya, kau cakap dengan siapa? Lepas tu saya cakap lah, aku cakap dengan kau lah, Rul. Lepas tu lepas tu saya pun macam cakap, aku cakap dengan kau lah, kenapa? Lepas tu kawan saya cakap, aku dengar kau cakap seorang-seorang. Daripada tadi aku perhatikan kau, aku pun tak ada dengar apa Syarul jawab apa-apa. Aku dengar Syarul meneran je kat dalam tandas tu ada lah. Kau cakap dengan macam kau tengah bercakap dengan orang. Kau cakap dengan Syarul ke? Ya betul. Aku tak dengar apa kau cakap dengan Syarul. Lepas tu Syarul macam, aku tak dengar apa kau cakap dengan aku.
tengah mendengar Rod. Aku dengar kau cakap tapi seolah-olah macam bukan cakap dengan aku. Dia cakap macam tu. Mana apa yang saya cakap sebelum tadi, saya bercakap dengan siapa tadi tu. Tapi saya dengar macam suara dia jawab. Macam suara dia lah. Dia seolah-olah macam kita orang berbual macam biasa. Tapi sebenarnya bukan Syarul. So saya cakap, kenapa saya tadi cakap engkau Rod? Dia cakap bukan, aku tak ada cakap engkau, aku tengah mendengar tadi. Sebab saya dengar dia mendengar, tapi pada masa yang sama saya tengah melayankan benda yang tengah cakap dengan saya dalam tandas tu. So saya pun macam, dengan siapa aku cakap tadi? Sampailah sekarang ni, kadang-kadang kita orang bila berborak pasal topik seram, saya masih lagi bertanyakan dengan dia, betul ke aku tak cakap dengan kau? Macam tu. Dia macam sampai sekarang dia pun cakap, engkau tak ada cakap, aku tak ada pun cakap dengan kau, aku tengah berak masa tengah buang air besar. Tu saya macam, tak apalah kalau macam tu. Tapi orang kata saya kata kira meremang jugalah kan. Walaupun mungkin pada orang mungkin tak seram, pada saya dah kata seram jugalah malam tu. So mall tu dah nak tutup, dan mall tu juga pernah ada kejadian kes kerasukan, tapi bukan dekat dalam mall tu, dekat luar. Tapi orang kata bila dah kena ni, saya rasa macam seram jugalah. So mungkin tak tahulah kan, mungkin malam tu time saya nak kena. So nanti saya akan tinggalkan link Casey. Untuk Casey kat bawah, mungkin Casey boleh buat carian, boleh buat Google search ke apa ke. Okay, so itu saja pengalaman saya. Dan kita orang dekat Melaka ni, saya dengan beberapa rakan-rakan juga merupakan peminat M012 lah. Khususnya kumpulan Star Life Baskers ni semua mengenali MJ12. Kita orang Baskers KC kat Melaka. Okay, itu saja KC. Selamat malam dan Assalamualaikum. KC, kalau boleh bulan puasa ni buatlah MJ12 kan. Kalau boleh bulan puasa ni buat, tapi pendekkan sedikit lah waktu dia. Kalau kata 12 sampai 2 pagi, mungkin kalau KC nak balik awal sampai 1.45 ke 1.30 ke, macam tu lah. Itu cadangan saya. Okay, so itu saja. Selamat malam. Baik, ini berkenaan dengan sebuah rumah flat. Ya, bukan sebuah unit tapi seluruh rumah flat daripada tingkat 1 sampai tingkat atas yang dikosongkan. Pengirim kita adalah penghuni yang tinggal di belakang flat berkenaan. Rumah saya bertentangan dengan sebuah flat yang kosong di Marsiling satu ketika dahulu. Saya tidak tahu kenapa flat ni kosong, tapi memang menyeramkan waktu malam, katanya Rina yang berkongsi pengalaman ini. Dan kata Rina, rumah saya menghadap blok sebelah, blok hadapan. Yang mana blok hadapan di Marsiling ni pernah kosong buat seketika waktu. Tidak ada orang yang tinggal. Di bahagian depan rumah blok tu semua ditutup dengan papan kisi. Tingkap-tingkap semua bahagian depan, tingkat bawah dipagar. Tidak pasti kenapa dan apa tujuannya. Tapi ini dulu kisi. Waktu tu saya masih lagi kecil. Dan apa yang berlaku? Malam-malam hari saya memang takut nak tengok dekat luar rumah. Sebab ternampak blok sebelah yang gelap gelita. Kita di Singapura ni dah biasa dengan tempat yang terang. Ya, nampak blok dari bawah sampai atas semua terang benderang. Jalan raya terang benderang, bus stop terang, semua berlampu kesi. Jarang nampak tempat yang kosong gelap gelita. Jadi kalau blok dekat depan ni memang amat menakutkan. Saya pernah ternampak kesi. Saya berdiri dekat luar rumah. Waktu tu saya ingat lagi kejadian yang menakutkan ini berlaku. Tengah berdiri tengok blok sebelah. Saya tengok satu tingkap, saya tengok kiri kanan, 1, 2, 3. Tiba-tiba dekat salah satu tingkap, saya nampak dalam rumah yang gelap gelita, di bahagian dalam rumah tu macam ada orang di sini dekat tingkap dapur. Dan orang yang dekat tingkap dapur tengah berdiri ni, tiba-tiba dia angkat tangan, dia lambai. Saya pun tengok, lambai siapa ni? Saya masuk dalam rumah, tutup pintu dan cuba tenangkan diri yang sedang takut. Ya Allah, kisi berderau darah saya. Dan sampai ke saat ini, saya tak tahu apa sebab secara rasmi blok tu dikosongkan. Tetapi desas-desus mengatakan blok itu pernah terjadinya satu kematian
Dekat Marsiling dulu ada seorang bomo handal. Bomo dekat Marsiling yang tinggal blok ni meninggal dunia. Kemudian saka yang dia pelihara, jin yang dia jaga, dia lepaskan dan menghantui para penduduk dekat blok berkenaan. Saya tak pasti ini benar ataupun tidak, tapi jangan mudah percaya. Ini hanya sekadar apa yang disampaikan. Okey, itu dia kisah yang dikongsi sama. Terima kasih pada semua. Dia kata, Casey, Highland Tower memang seram. Saya pernah tonton filem Highland Tower. Not bad, seram. Casey kalau belum tengok, pergi tonton. Dan dengar-dengar cerita, filem tersebut ni terpaksa dihentikan buat beberapa kali sebab ketika sedang buat syuting, beberapa pelakon terkena rasukan. Wow. Kate Isha katanya, Casey dah tonton movie Highland Tower? Salah satu pelakon kena rasuk selepas syuting. Seram juga, Casey. Oh, ya ke? Nanti saya akan cuba cari Highland Tower. Okey, ini daripada pengirim kita. Minta maaf tidak mengizinkan masa ni. Saya akan jawab panggilan. Saya sebenarnya ada satu lagi kisah bangunan terbengkalai. Tapi itulah. Saya akan ketengahkan WhatsApp dan juga anda boleh hubungi saya di 669-11897 669-11897. Yang ini daripada pengirim kita, siapa nama ni brother kita tak kirim nama. Katanya, Casey, saya tinggal sorang-sorang ni, habislah semua lampu saya buka. Cerita mana yang membuat kesan pada anda, Salam, Casey, kalau boleh you join dengan pengacara P. Vitai, cerita hantu di Malaysia. They go all mystery places to talk and see the ghost. You try watch their show, okay? Dekat YouTube, very good. The mention 99 pintu. When they go there, manage to talk with the entity. Wow, entity Terima kasih atas perkongsian ini. Yang ini, wow, seram lagi sih. Starting dan naik bulu roma. Terima kasih pada pengirim kita. Jangan lupa lah, kalau anda kirim WhatsApp, kalau Facebook tu ada juga nama. WhatsApp tu, Casey, nama saya. Dan baru cakap. Kau takkan saya nak cakap tak ada nama kan. Yang ini daripada Kak Farisha katanya, Assalamualaikum Dik Casey. Waalaikumsalam Kak Farisha sini. Dik, tolonglah Dik, bulan Ramadan ni MJ12 direhatkan. Sebabnya itu kan bulan Ramadan. Buat apa nak cerita-cerita pasal hantu dengan jin. Kakak pun suka MJ12, tapi everything has its limit. Casey, please do not proceed with MJ12 in Ramadan. Thank you so much from your diehard fan, Kak Farisha. Terima kasih pada Kak Farisha. Okey. Ini daripada siapa lagi ni? Kak Nana Sarina Selamat Vos. Salam Casey. Bulan Ramadan, please adakan MJ12. Boleh saya chill tunggu waktu iftar. Kita iftar jam 9 malam onwards tau. MJ12 di sini 6 hingga 8 malam. Thank you. Wow. Wah, best MJ12 habis dah boleh masuk iftar je lagi Jadi kalau, sekali lagi saya bukan orang yang buat, saya boleh menyarankan, dan saya bukan orang yang terlibat untuk buat keputusan. Sekiranya kalau anda nak dan tak nak, macam Kak Farisha tadi, kalau Kak Farisha tak nak MJ12 diteruskan untuk bulan Ramadan, atas sebab-sebab yang kakak beri sebutkan tadi, kakak boleh email ke, begitu juga dengan anda yang nak, email ke zaza@mediacorp.com.sg. Z-A-Z-A, zaza@mediacorp, M-E-D-I-A-C-O-R-P, mediacorp.com.sg. Ada beberapa email yang saya terima dan bos saya ada memaklumkan pada saya, dia akan forward dekat saya lah. Casey, FYI. Jadi setakat ini saya belum kira lagi email yang baru hari ini. Ada email datang, saya belum buka lagi. Dan setakat ini, sekali terakhir saya cek email ni pada Jumaat lepas. Jumaat lepas pada waktu pagi. Dalam lebih kurang 55% katakan MJ12 direhatkan. Jadi direhatkan ni boleh jadi
Kalau anda kirimkan, Casey tak apa, MJ12 boleh disingkatkan pada 1 jam. Ada yang kata MJ12 ni boleh dibuatkan dalam 1 jam tu 2-3 cerita je. Jadi itu semua saya akan ketepikan. Kalau yang katanya sejam 2 jam tu, saya akan sifatkan sebagai nak lah MJ12 kan. Yang direhatkan tu 55%, yang nak teruskan 45% dari peratusan yang saya kira. Jadi 55 kata MJ12 patut direhatkan supaya semua dapat tidur awal dan dapat bangun untuk bersahur. Dan ada juga kata teruskan sebab malam nak buat kuih dengan MJ12 best. Jadi email kepada bos saya zaza@mediacorp.com.sg. Hello, selamat pagi. Hello. Ya, siapa bercakap tu? Hello? Hello. Silakan kalau ingin berkongsi kisah, anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Kejadian yang diceritakan berikut ini berlaku di sebuah lagi bangunan terbengkalai di Singapura. Ini adalah Hospital Lama Changi. Kisah yang saya alami 1999 Casey. Hospital Lama Changi terbengkalai dan dah pun dipindahkan ke tempat yang baru. Bangunan lama dibiarkan begitu saja. Saya ingat lagi, pada lewat 1999, saya dengan beberapa orang adventure pada waktu malam memasuki Hospital Lama Changi yang terletak di kawasan Changi. Yang tak dapat saya lupakan, kami pergi ke sana pada waktu malam, ya, sekitar jam 11 malam, selepas kami menghadiri salah sebuah acara chalet yang dianjurkan oleh salah seorang saudara kami. Bila kami masuk di bahagian bawah Hospital Lama Changi, dekat bawah Casey nak naik atas ada bukit. Mungkin Casey pernah pergi. Dalam perjalanan naik ke atas, kita akan nampak sebuah bangunan di sebelah kiri. Naik atas lagi, paling atas lah, sampai dekat atas tu adalah bangunan ward hospital, termasuklah kawasan tempat simpan mayat ataupun mortuary. Dekat atas tu ada lift. Lift tu pintu tertutup tapi tak rapat, ada renggang sedikit. Boleh nampak bahagian dalam kalau suluh dengan lampu suluh. Saya dengan teman saya, kami berjalan menuju ke arah bangunan dekat bangunan ward. Masuk dalam, naik tangga Casey. Jalan dekat koridor yang panjang, sunyi, sepi. Dengan di dinding tu ada graffiti art. Tembok terkopik-kopik. Jalan melepasi beberapa ward. Di sebelah kiri ada lift Casey. Anda bayangkan yang diceritakan di sini. Saya dengan teman saya pergi dekat lift. Kami tengok lift, pintu lift tu tidak tutup rapat, agak renggang sedikit. Jadi saya pun kata pada teman saya, bro, torchlight. Kita ada bawa beberapa torchlight. Torchlight yang saya ada terletak dekat kepala saya sebab saya pakai di atas kepala. Jadi saya minta torchlight yang boleh dipegang. Saya pun keluar, teman saya pun keluarkan torchlight. Kita suluh Casey dekat celah lift tu. Perlahan-lahan saya masukkan tangan lah. Buka lampu suluh ke bawah. Tak tinggi Casey, tingkat 2 dengan tingkat 1. Bila tengah suluh, ternampak dekat bawah Casey, sumpah saya nampak dengan mata saya. Teman saya tak nampak sebab bila saya nampak, saya terus lari. Dekat dalam lift yang kosong, bahagian bawah ada perempuan tengah menyangkung. Saya terpekik. Teman, asal. Saya tarik tangan saya keluar daripada lubang lift. Pintu lubang tu. Keluar lari, teman saya ikut lari. Kita lari sampailah dekat slope, turun bawah slope. Sampai dekat bawah di jalan raya, kami berhenti. Saya berhenti sebab tak tahan. Kepenatan tercungap-cungap saya dibuatnya. Casey, sekarang ni saya suluh, saya nampak dengan jelas ada perempuan tengah menyangkut. Anda bayangkan,
Digambarkan di sini gambarannya ada perempuan tengah menyangkung bila dia suluh. Dia terus lari lah. Takkan nak, bro. Dia kalau nampak makhluk halus ni, kalau nampak dalam istilah kita panggil hantu lah. Kalau nampak hantu, awak takkan ambil lampu suluh. Ada apa tu? Bro, sini bro, kau tengok. Sini. Suluh. Dia tak ada. Nampak sekali, terperanjat, confirm. Walaupun niat nak cari hantu, bila hantu datang lari. Okey, itu dia kisah di Ria 897 FM. Saya pun dah sampai di penghujung rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda semua yang sudi mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan 1 hari bulan Mei, esok malam mungkin saya tidak bertugas juga malam ni lah dan 1 hari bulan Mei. Jadi 31 dan 1. 31 sebab saya pada 1 hari bulan Mei kita ada acara Haiti Hari Ibu yang mana ia merupakan cuti umum kan. Dan Haiti Hari Ibu ni antara artis yang diundang adalah Hil Husaini, Huda Ramzan juga turut bersama dengan kita di Haiti Hari Ibu. Jadi Hil Husaini akan datang ke Singapura pada 1 hari bulan Mei. Maka itu saya tidak bertugas lah sebabnya waktu pagi itu kena report jam 9 pagi dan akan berada di acara Haiti Hari Ibu sampailah pada lewat petang. Jadi malam tu mungkin on-call MJ12, begitu dengan esok on-call Misteri Jam 12. Tengoklah kalau sempat saya cuba rakamkan kisah-kisah baru. Saya tak janji sebabnya lepas ni pun nak buat banyak kerja untuk persiapan. Tapi on-call akan dilaksanakan lah. Dan mana tahu kalau boleh tanya dengan Hil Husaini, saya bertanya ada cerita seram ke, cerita dalam kereta ke. Takkanlah Hil Husaini nak buat cerita dalam kereta Jadi terima kasih sekali lagi pada anda semua. Dan KC undurkan diri. Terus bersama dengan Ria 897 FM.